Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warga pendidik PPD Tanah Merah. Bertemu kembali kita dalam rancangan dalam ruangan bicara ilmu. Apa khabar cikgu? Apa khabar pelajar-pelajar kita agaknya? Baiklah cikgu, hari ini kita ingin bercerita sedikit tentang uh, merakam sesi PDP kita. Kenapa kita perlu merakam PDP kita cikgu? Pertamanya, kalau kita sekadar beri kerja latihan melalui aplikasi WhatsApp secara bertulis, kadang-kadang pelajar kita kurang faham. Jadi kita perlu merakam kerana dengan rakaman kita boleh memberi penerangan yang lebih jelas. Kita mampu menerangkan sesuatu konsep ataupun sesuatu perkara dengan lebih jelas. Maka lebih baiklah kita rakam. Yang kedua, sebenarnya cikgu, murid-murid kita seronok bila mendengar suara kita, melihat wajah kita di dalam peranti mereka. Rasa keterujaan, rasa rindu mereka itu terubat barangkali cikgu. Seterusnya cikgu, apabila kita merakam sesi PDP kita mampu merakam sesuatu yang lebih menjurus kepada objektif yang ingin kita capai. Berbanding dengan kita beri link daripada YouTube yang kita download ataupun yang kita minta pautan-pautannya kita berikan kepada pelajar. Rakaman itu sesuai untuk objektif yang ingin dicapai oleh guru tersebut. Tetapi bagi kita ingin mencapai objektif kita, maka kita perlu membuat rakaman kita sendiri. Dan rakaman juga cikgu, sebab dengan melalui rakaman kita boleh masukkan audio, visual dan sebagainya, maka dia lebih mampu merangsang pelbagai diri pelajar kita. Dan seterusnya, dia mampu mempercepatkan kadar kefahaman pelajar kita. Selain itu cikgu, yang paling penting melalui rakaman kita, rakaman suara kita mampu berbicara dengan emosi dan intonasi yang betul. Ini mampu meraih emosi pelajar, menyebabkan mereka lebih seronok. Baik cikgu, soalannya sekarang, bagaimana untuk kita merakam? Kita bukan seorang pengarah filem, kita bukan seorang pelakon. Apa yang perlu kita perlukan? Baik, pertama cikgu, untuk merakam PDPC kita perlu kepada satu perancangan yang jelas. Nyatakan rangka apakah isi-isi penting yang ingin kita sampaikan supaya rakaman kita itu tidak terlalu panjang. Rakaman perlu kepada tempoh yang sesuai cikgu. Jika rakaman terlalu panjang akan menyebabkan dua perkara. Pertama mungkin kebosanan. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menghantar rakaman tersebut. Kerana semakin panjang tempoh rakaman, saiz fail itu semakin besar. Terlebih-lebih lagi apabila cikgu menggunakan telefon-telefon canggih sekarang yang mempunyai kamera dengan 48 megapiksel, 62 megapiksel dan sebagainya, 64 megapiksel kini. 5 minit rakaman menggunakan telefon itu cikgu, saiz fail itu sudah mencapai 1 GB. 1 GB tidak mampu kita hantar melalui WhatsApp. Jadi jika rakaman cikgu panjang, maka cikgu kena hantar melalui sama ada Facebook ataupun YouTube dan beri linknya pada pelajar. Atau cikgu letakkan pautan cikgu itu dalam Google Classroom cikgu. Dan ini yang selalu jadi masalah. Alatan asas yang perlu. Kita ada kamera, tapi kita perlu pada tripod. Untuk dapatkan tripod, pada ketika ini saya difahamkan bahawa laku keras tripod menyebabkan kesukaran untuk mendapat tripod untuk kamera telefon. Untuk itu cikgu, saya ada cadangan. Apa kata kalau cikgu gunakan apa sahaja yang ada di rumah, sekadar penyedot sampah dan kita ikatkan telefon kita di atas tu dan kita boleh mula merakam. InsyaAllah tak bergegar, tak bergoyang. Jika kita ingin merakam tulisan kita, contohnya kita ingin menerangkan rangka kerja sesuatu penyelesaian masalah matematik contohnya, maka kita perlu merakam catatan di atas meja. Untuk rakaman atas meja, catatan di atas meja, kita boleh gunakan macam ni cikgu. Cikgu dapatkan dua kotak dan sebatang hanger. Letak hanger atas kotak, letak telefon kita atas hanger tu. Dan kita boleh mula merakam. Dan ini adalah contoh apa yang saya buat bagi rakaman sipir yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Baik cikgu, untuk menambahkan pencahayaan, saya tambahkan 2 lampu suluh. Okey, sekarang saya ingin kongsikan bersama contoh rakaman yang telah saya buat. Bagi membina sipir, kita memerlukan 2 kotak yang mempunyai 9 petak.
Okey, kita buat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini kita namakan kotak A. Dan banner satu lagi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini kita namakan sebagai petak B. Kemudian kita isikan nombor-nombor untuk petak A. Nombor-nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manakala petak B pula kita isi dengan nombor-nombor genap. 2 bermula dari 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8. Setelah itu kita beritahu pada pelajar kita bahawa sifir hanya ada pada penjuru petak tersebut. Contohnya untuk kotak A ini, sifir 1, sifir 3, sifir 7 dan sifir 9. Manakala untuk petak B, kita gunakan untuk membina sifir 2, sifir 4, sifir 6 dan sifir 8. Sebelum itu kita bina anak panah mengikut arah jam. Okey, untuk kedua-dua petak. Kegunaan anak panah ini adalah untuk kita membaca sifir kita sebentar lagi. Okey. Untuk petak A, kita boleh membina sifir 1, 3, 7 dan 9. Sebagai contoh, kita akan cuba bina sifir 3 dahulu. Terangkan pada pelajar bahawa kita membina sifir bermula daripada penjuru dan mengikut anak panah tersebut. Jika begini, kita sebutkan 3, 6, 9. Kita baca nombornya 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7. Minta pelajar buat rumah sa terlebih dahulu. Salin saja 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7. Setelah itu, masukkan pula rumah puluh. Di sini kita perlu tegaskan kepada pelajar bahawa jika rumah sa itu nombornya meningkat, kita kekalkan rumah puluhnya. Tetapi jika nombornya menurun, maka kita tambah 1 pada rumah puluh. Sebagai contoh, kita mulakan rumah puluhnya dengan sifar. 3 pergi ke 6 dia meningkat, maka kita kekalkan sifarnya. 6 ke 9 juga meningkat, kita kekalkan sifarnya. Tapi 9 pergi ke 2, nombor itu menurun, maka tambah 1 di rumah puluh. Sifar tambah 1, dapat 1. Apabila 2 pergi ke 5 meningkat, kita kekalkan rumah puluhnya. Rumah yang terakhir itulah 1, kekalkan 1. 5 ke 8 meningkat, maka kekalkan 10. 8 ke 1, dia menurun sekali lagi, maka tambahkan 1 di rumah puluh. 1 tambah 1 jadi 2. 1 ke 4 meningkat, kita kekalkan rumah puluh. 4 ke 7 meningkat, kita kekalkan rumah puluh. Sekarang jika kita ingin membina sifir 6 sebagai contoh. Sifir 6 ada di petak B, di penjuru ini. Cara membacanya sama juga mengikut anak panah tersebut. Dia akan ke bawah. Maka kita minta pelajar bina dahulu rumah sa-nya. 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4. Setelah itu, masukkan rumah puluh. Mulakan rumah puluh dengan sifar. 6 pergi ke 2, dia menurun. Maka tambah 1 di rumah puluh. Sifar tambah 1, 1. 2 ke 8, dia meningkat. Kekalkan rumah puluh. 8 ke 4, menurun. Tambah 1 di rumah puluh. 4 ke sifar, menurun. Tambahkan 1 lagi di rumah puluh. Sifar ke 6, meningkat. Kekalkan rumah puluh. 6 ke 2, menurun. Tambahkan lagi 1 di rumah puluh. Meningkat, kekalkan, menurun, tambah 1 di rumah puluh. Siap sifir 6 kita. Begitu juga dengan sifir-sifir yang lain. Sebagai contoh, jika ingin membuat sifir 8. Sifir 8 anak panahnya ke belakang, maka semua nombor itu akan kita baca ke belakang. 864, 208, 642. Minta pelajar bina, tuliskan rumah sa dahulu. 864, 208, 642.
Setelah itu, masukkan rumah puluh menggunakan rumus yang sama. Jika jika nombor itu menurun, tambah 1 di rumah puluh. 8 pergi ke 6 menurun, tambah 1. 6 ke 4 menurun, tambah lagi 1, jadi 2. 4 ke 2 menurun, tambah lagi 1, jadi 3. Menurun, tambah lagi 1. Meningkat, kekalkan. Menurun, tambah 1. Menurun, tambah lagi 1. Menurun, tambah lagi 1. Maka siaplah sifir 8 kita. Begitulah dengan sifir-sifir yang lain. Sekian dulu, terima kasih. Cikgu, kelebihan rakaman tadi cikgu, selain daripada itu, dia juga kita boleh ulang. Pelajar boleh mengulangnya berkali-kali sehingga mereka faham. Sekian dulu untuk perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Harap maaf atas segala kesilapan saya. Saya Roslan bin Paiman, SIC Kelas PPD Tanah Merah, Rakan Strategi Anda. Terima kasih.